Baik, sebalik berita peningkatan dividen untuk tahun 2021 untuk simpanan konvensional dan juga syariah, wujud satu lagi masalah yang sebenarnya sudah lama wujud, tetapi kita diingatkan lagi berkenaan dengan satu lagi isu ini, iaitu semakin ramai rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan yang cukup selepas mereka bersara. Sebelum ini pun kita ada masalah ini, sekarang ini ia diburukkan lagi dengan tindakan ramai orang, walaupun kita faham keperluan mereka pada ketika itu, tapi kita faham, ia dijadikan lebih serius dengan tindakan ramai orang mengeluarkan simpanan KWSP mereka. Walaupun mereka perlu pada ketika itu, tapi apa impaknya untuk jangka masa panjang dan apa impaknya juga kepada simpanan dana dan kapasiti keupayaan KWSP untuk melabur dan terus memberikan pulangan yang menarik untuk semua pencarum di Malaysia. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif untuk bincang lebih lanjut. Prof Razman adalah pencarah kanan Putra Business School. Prof, pertama sekali mungkin Prof berikan reaksi awal. Simpanan tidak mencukupi. Ini adalah sesuatu yang dirisaukan oleh KWSP sejak sebelum pandemik lagi. Ia diburukkan lagi selepas pandemik kerana ramai orang mengeluarkan simpanan mereka apabila mereka pendapatan mereka terjejas. Adakah ini sebenarnya sudah pun dijangka selepas kita membenarkan orang ramai untuk mengeluarkan simpanan mereka sewaktu pandemik? Ya, betul. Apabila kita melihat sejak 2 tahun pandemik ini berlaku, maka satu yang menjadi kerisauan ataupun cabaran bagi pencarum KWSP ialah bagaimana untuk kelangsungan hidup apabila gaji makin berkurangan ataupun kehilangan pekerjaan. Dan KWSP memang memainkan peranan dalam bukan sahaja membantu pemulihan ekonomi tetapi memastikan bahawa pencarum ataupun ahlinya dapat sedikit bantuan, iaitu dari segi pengeluaran wang caruman mereka untuk memastikan bahawa tidak berlaku risiko muflis ataupun langsung tidak mampu menampung kos seharian. Namun apabila kita lihat sekarang ekonomi sudah kembali pulih, kita melihat pertumbuhan positif KDNK suku tahun keempat tahun lepas, dan kita lihat juga banyak indikator-indikator telah kembali positif seperti berkurangnya mereka yang menganggur, jumlah tenaga kerja meningkat dan jumlah ekspor dan FDI juga telah meningkat. Apa yang penting sekarang ialah bagaimana KWSP boleh memberi tumpuan kepada membina semula simpanan ahli dan membantu ekonomi. Kita lihat seperti yang Lokman sebut tadi, simpanan ahli kini pada tahap kritikal. Lebih 50% ahli memiliki kurang daripada RM10,000 untuk bersara dan majoriti adalah Bumi Putra. Dan kita lihat juga negara-negara lain yang memberi kebenaran mengeluarkan wang persaraan, mereka dah lama berhenti berbuat demikian. KWSP di Malaysia saja masih lagi membenarkannya sehingga awal tahun ini. Dan oleh itu saya melihat dengan mengambil kira petanda baik dari segi sistem kewangan kita, dari segi petunjuk ekonomi utama yang meningkat, harga komoditi pun yang tinggi, seeloknya fokus sekarang lebih kepada memastikan bahawa simpanan ahli KWSP ini dapat dipertingkatkan untuk memudahkan ataupun membolehkan mereka bersara dengan sempurna, dengan secukupnya. Jadi Prof sama sekali tidak menyokong idea untuk membenarkan satu lagi pusingan terakhir RM10,000 dikeluarkan untuk mereka yang mahu mengeluarkannya. Kerana kita melihat rata-rata yang berumur 54 tahun sekarang, lebih daripada 54% daripada mereka tidak punya simpanan cukup. Ini bermakna jika kita membenarkan pengeluaran dilakukan sekali lagi, secara serta-merta daripada bermula tahun ini, tahun depan kita akan orang kata ni mendapati ramai pesara yang akan terus terjerumus di dalam golongan yang kita anggap miskin ataupun miskin tegar ataupun B40 yang memerlukan bantuan kebajikan, mungkin juga bantuan kesihatan daripada kerajaan. Ini akan memberi beban tambahan kepada kerajaan. Oleh itu, apabila kita benarkan lagi pengeluaran, impak dia bukannya akan berlaku 5-10 tahun, dia akan serta-merta. Dia bagi mereka yang nak bersara untuk setahun 2 tahun ini, mereka inilah sebenarnya kita kena fikirkan. Dan satu lagi, kalau kita benarkan lebih daripada separuh ahli yang memerlukan bantuan sebenarnya dah tak ada duit dalam caruman mereka. Oleh itu yang boleh keluar tu kebanyakannya mungkin M40 dan T20. Jadi maksud untuk membantu mereka yang benar terdesak itu tak sampai. Oleh itu saya melihat
banyak lagi mekanisme lain daripada agensi-agensi kerajaan lain yang boleh digunakan untuk membantu mereka yang terkesan ini, dan biarlah kita fokuskan KRSP ini untuk membantu mereka dari segi persaraan saja. Ya, jadi sekarang ini 2.6 juta pencarum seperti yang kita sebut Ustaz tadi, mereka mempunyai simpanan RM1,000 dan ke bawah setakat Disember lepas. Kira-kira separuh daripada pencarum bawah umur 55 tahun mempunyai simpanan kurang RM10,000, dan KWSP berdasarkan kenyataan yang baru dikongsikan tadi mengesahkan juga bahawa 48% ahli atau pencarum mempunyai simpanan kurang RM10,000. Ini adalah peningkatan berbanding dengan sebelum ini. Sudah tentu Prof, kita lihat keadaan ekonomi semakin memulih perlahan-lahan dan secara berperingkat. Tapi tidak dapat kita nafikan bahawa untuk memulihkan semula kapasiti keuangan KWSP dan untuk memulihkan semula simpanan persaraan, kebanyakan ahli memerlukan masa kerana ia dilakukan secara manual, simpanan selepas dikeluarkan perlu carum setiap bulan, jadi ini akan mengambil masa. Ada atau tidak sebarang cara untuk kita mempercepatkan lagi, atau mungkin pihak swasta sebagai contoh boleh tolong, kerana di bahagian pekerja tidak ada cara lain melainkan tingkatkan caruman bulanan, dan itu bermakna tingkatkan gaji. Satu perkara yang bukan senang untuk kita lakukan dengan cepat. Tetapi majikan kita lihat masih lagi mencatatkan banyak keuntungan yang masih lagi sihat sepanjang tempoh pandemik. Adakah radikal untuk kita cadangkan jika kita memerlukan majikan perlu meningkatkan caruman majikan untuk membina semula simpanan KWSP pencarum? Saya lihat itu tidak radikal, malahan mampu dilaksanakan oleh majikan. Pertama, kita lihat ada banyak lagi cara boleh lakukan untuk meningkatkan caruman ahli. Pertama, masa bajet 2022 memang kita lihat ada lagi ruang untuk menurunkan caruman majikan kepada 9%. Mungkin kita boleh galakkan majikan untuk kembali meningkatkan caruman majikan dan juga meningkatkan gaji. Kita lihat ada beberapa syarikat sudah mula menaikkan gaji minimum pekerja mereka, dan ini boleh dilakukan oleh majikan sekarang apabila kita melihat banyak sektor sudah mula mencatatkan keuntungan yang memberangsangkan seperti sektor kewangan, sektor yang melibatkan komoditi dan juga retail ataupun peruncitan. Dan apabila ini dapat dilakukan oleh majikan dari segi kenaikan gaji dan juga orang kata caruman daripada majikan, ini memang akan membantu ahli. Dari segi ahli pula kita tahu bahawa KSP juga turut membantu untuk menyediakan beberapa lagi produk di bawahnya, iaitu yang boleh membenarkan untuk ahli turut memberi caruman kepada pasangan masing-masing, dan juga produk yang akan memberi perlindungan kesihatan. Ini akan mengurangkan beban ahli untuk mencari kat mana belanjawan mereka untuk menampung kos insurans ataupun kesihatan. Di situ saya lihat dari segi majikan, dari segi ahli masih lagi ada ruang untuk meningkatkan caruman mereka. Ya, saya ingin sentuh sedikit Prof sebelum kita berhenti rehat. 37% daripada aset pelaburan KWSP adalah di luar Malaysia, di luar negara. Adakah Prof nampak ada sebarang risiko yang dibawa kepada pelaburan maupun potensi pulangan KWSP memandang kepada situasi yang agak tegang di peringkat global sekarang? Okey, kita sebut tentang pulangan tahun lepas 2021. Apabila KSP mempunyai banyak juga peratusan pelaburan di luar negara dan juga dalam equity, sebenarnya inilah yang memberi pulangan yang tinggi kepada KSP untuk tahun lepas. Kita lihat pelaburan domestik merudum, KLCI pun mencatatkan negatif, dan pelaburan antarabangsa lah sebenarnya yang mencatatkan pulangan yang lebih tinggi daripada domestik. Namun kalau kita lihat apa yang berlaku tahun ini, satu kelebihan KSP ini ialah pelaburannya adalah pelbagai dan banyak yang bersifat jangka panjang. Oleh itu, krisis seperti Rusia dan Ukraine sebagai contoh tidak semestinya akan orang kata memberi impak yang bersalah kepada KSP. Baik, terima kasih Prof. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School. Seperti biasa dan seperti yang saya sudah pun sebut, anda boleh baca secara penuh keputusan KWSP termasuk dividen dan sebagainya dan perinciannya di astroawni.com.